Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fazlina binti Muhammad Abu Salim dari kuliah PISMP 60-04. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pengajian akhlak PIMK 3103. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk khutbah pembuangan anak, perbuatan telaknat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan juga anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Surah Al-Anfal ayat 28. Ayat di atas menunjukkan bahawa anak-anak adalah satu amanah Allah yang perlu kita pelihara dan perlu jaga dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan kepada dalil yang saya bacakan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa anak-anak ini adalah merupakan anugerah yang Allah kurniakan kepada ibu bapa, kepada semua manusia, dan sebagai seorang ibu bapa kita seharusnya menjaga anak tersebut dengan sebaik-baik. Baiklah, saya masuk kepada pengenalan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pembuangan anak? Okey, gejala sosialis ini sering berlaku di kalangan remaja yang berumur 13 tahun ke atas. Ianya juga merupakan satu masalah yang sentiasa menimbulkan kebimbangan kepada komuniti jika dibentuk generasi baru ini boleh merosakkan masyarakat. Terdapat pelbagai gejala sosial dan antaranya adalah gejala pembuangan anak yang semakin berleluasa di negara kita. Kita dapat lihat bahawa pelbagai gejala telah berlaku di negara kita dan antaranya adalah gejala pembuangan anak. Jadi justru itu sebagai seorang Muslim, kita seharusnya membantras gejala sosial seperti ini daripada terus berleluasa. Baiklah, gejala pembuangan anak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan gejala pembuangan anak? Okey, perbuatan pembuangan anak ini adalah merupakan satu jenayah yang semakin berleluasa di negara kita. Jenayah buang anak ini juga membawa kepada perkara ataupun aspek lain, iaitu berlakunya aktiviti tidak bermoral seperti melakukan gejala sosial. Antaranya apa dia? Iaitu boleh berlakunya hubungan seks luar nikah dan sebagainya. Dan antara daripada gejala sosial tersebut adalah seks luar nikah. Okey, kita dapat lihat daripada seks luar nikah itu berlakunya hamil luar nikah. Daripada hamil luar nikah ini, mereka tidak menginginkan anak yang mereka kandung. Jadi dengan perasaan tidak takut dan juga merasa malu yang tinggi menyebabkan mereka membuang anak tersebut selepas melahirkan. Allah sangat menuntut hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan zina dan sudah jelas membawa kepada kemungkaran. Ini berdasarkan kepada dalil daripada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Kita dah dapat lihat bahawa berdasarkan kepada dalil di atas, Allah sangat mencegah umatnya daripada melakukan perkara zina, dan juga Allah juga menegah hamba-hambanya daripada melakukan perkara yang boleh mendekatkan seseorang itu kepada zina. Baiklah, kita dah lihat apa dia pengertian dan juga dalil berkaitan dengan pembuangan anak. Jadi kita lihat pula apa dia statistik yang menunjukkan pembuangan anak ini berlaku secara berluasa. Setiap tahun berlaku terdapatnya kes gejala buang anak ini.
Okey, berdasarkan kepada statistik kes pembuangan bayi di negara kita pada tahun 2018 telah mencatatkan 120 kes yang diikuti 125 kes pada tahun 2019, manakala 104 kes pada tahun 2020 dan 86 kes pada tahun 2021. Ini setakat ini adalah setakat laporan daripada tahun 2022. Okey, jumlah keseluruhan kes ni kes buang bayi ini bagi tempoh 4 tahun itu adalah sebanyak 443 kes dan kebanyakannya adalah daripada golongan remaja. Walaupun terdapatnya sedikit penurunan, tetapi ianya masih dalam keadaan yang membimbangkan dan sekaligus mengancam kesejahteraan negara daripada pelbagai sudut. Ini adalah statistik berdasarkan kepada sumber berita harian tahun 2022. Okey, kita dapat lihat bahawa statistik ini setiap tahun ada je kes berkaitan dengan pembuangan bayi. Jadi, kita dapat lihat bahawa pembuangan bayi ini adalah satu perkara yang biasa, perkara yang sering berlaku sehingga menyebabkan anak-anak ini tidak takut dan tidak malu untuk melakukan jenayah. Punca yang pertama adalah kurangnya perhatian dan juga kasih sayang daripada ibu bapa. Mengapa saya berkata demikian? Ini kerana ibu bapa apabila mereka sibuk bekerja mencari rezeki, mereka akan sering kali melupakan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak, menyebabkan anak-anak akan kurangnya perhatian, akan kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Ini menyebabkan anak-anak akan mencari sesuatu yang baru, mencari kasih sayang dan juga perhatian di luar daripada institusi keluargaan. Jadi apabila mereka merasai apabila diri mereka disayang, mereka sangat seronok. Ini adalah berlakunya satu perkara yang luar jangka, iaitu seperti hamil luar nikah hasil daripada hubungan seks yang terlarang. Okey, baiklah. Untuk punca yang kedua adalah kurangnya didikan dan juga fahaman agama yang teguh. Okey, kenapa saya katakan demikian? Kerana kekurangan didikan agama ini adalah sebagai pedoman dan juga panduan hidup. Jadi apabila mereka ni tak ada agama, mereka telah menyesatkan diri mereka sehingga mereka ni tak ada haluan hidup yang lurus yang mengikut pada syariat Islam. Apabila mereka mereka tidak ada penghayatan agama yang teguh, mereka akan mudah terpesong dan mudah terpedaya dengan hawa nafsu sehingga menyebabkan mereka terjerumus dalam gejala sosial seperti pergaulan bebas ini. Okey, untuk yang ketiga, punca yang ketiga adalah pengaruh rakan sebaya. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, apabila anak-anak kurangnya kasih sayang, mereka akan cuba untuk mencari seseorang ataupun mencari sesuatu yang baru di luar. Jadi, di luar sana kita dapat lihat ramai rakan-rakan mereka. Kita tak tahu rakan mereka tu rakan yang baik ataupun tidak. Jadi, dekat sini, apabila mereka tersalah ikut rakan-rakan yang tidak baik ataupun pengaruh rakan sebaya ini sendiri, menyebabkan mereka ni mudah terjerumus kepada gejala sosial dan menyebabkan mereka ni mencuba sesuatu yang baru seperti melakukan perkara di luar batasan agama, dan mereka juga mudah terjerumus ke dalam gejala yang tidak sihat ini tanpa segan silu untuk melakukan hubungan seks rambang. Jadi daripada hubungan ini terjadinya hamil luar nikah dan menyebabkan mereka membuang anak ataupun bayi yang mereka kandung. Kerana apa? Kerana mereka malu. Kesan buruk gejala pembuangan anak. Kita bagikan kepada 3 kesan, iaitu kesan kepada anak itu sendiri, kesan kepada ibu bapa ataupun ibu bayi itu, kesan kepada institusi kekeluargaan. Okey, kita tengok yang pertama adalah kesan kepada anak itu sendiri. Okey, apa yang berlaku kepada anak tu jika anak itu dibuang?
Okey, anak ni akan menjadi bebanan untuk pasangan ini, di mana mereka ni tak bersedia pun nak untuk memikul tanggungjawab. Akan tetapi apabila mereka dah hamil luar nikah, mereka terpaksa memikul tanggungjawab ini. Menyebabkan mereka hati mereka memberontak dan tak nak kepada anak tersebut. Jadi ini telah menjadi keselamatan anak itu sendiri telah terancam. Terdapat ini buktikan dengan adanya pada tahun 2021 terdapatnya penemuan bayi lelaki yang cukup sifat di dalam tong sampah yang berhampiran dengan sebuah pasaraya di Taman Indah Permai Menggatan, Kota Kinabalu. Ini menunjukkan bahawa apabila mereka ni tak nak anak, mereka buang anak tersebut. Menyebabkan mereka ni membuang anak merata tempat. Kita dapat lihat di sini mereka membuang anak seperti mereka membuang sampah, iaitu di mana-mana saja mereka boleh buang. Okey, yang kedua adalah kesan kepada ibu bayi itu sendiri. Kenapa? Apabila melahirkan anak dengan kudrat yang sendiri tanpa pertolongan, tanpa bantuan orang lain, mereka ni tidak ada persediaan yang rapi. Ibu yang melahirkan anak ini tak ada pun persediaan yang rapi, menyebabkan mereka ni menghadapi masalah dalam hidup mereka. Mereka akan menghadapi masalah dalam hidup seperti kemurungan, hilang keyakinan diri dan juga emosi terganggu. Okey, kita dapat lihat juga apabila mereka ni melahirkan dengan kudrat mereka sendiri, mereka tidak mempunyai ataupun mereka ni terdedah kepada pelbagai penyakit yang berbahaya. Kesan yang ketiga adalah kesan kepada institusi kekeluargaan, yang mana ibu bapa ataupun ahli keluarga yang lain akan berasa malu apabila ada anak yang hamil luar nikah. Ini ibu bapa juga akan saling menyalahi antara satu sama lain kerana mereka menganggap mereka tidak mendidik anak mereka dengan sewajarnya. Ini menyebabkan anak-anak tu melakukan perkara-perkara yang tidak diingini seperti gejala pembuangan bayi ataupun mereka dah hamil luar nikah. Okey, buktinya adalah apabila berlakunya gejala seperti ini, ibu bapa akan menghantar anak mereka ke rumah kebajikan ataupun pusat perlindungan sehingga anak mereka itu melahirkan. Baiklah, tanpa buang masa, saya akan teruskan kepada penyelesaian gejala pembuangan anak. Okey, yang pertama adalah peranan ibu bapa dalam memberikan perhatian, kasih sayang dan juga bimbingan kepada anak-anak. Ibu bapa perlu memainkan peranan mereka, perlu memainkan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa untuk mendidik dan juga memberikan perhatian kepada anak-anak. Okey, ini adalah perkara yang sangat mustahak dalam pembentukan sesebuah keluarga dan juga dalam usaha untuk mendidik anak-anak tu ke arah kebaikan. Ibu bapa juga boleh memberitahu anak-anak mereka antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Ini kita dapat elakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti hamil luar nikah yang menyebabkan pembuangan anak. Okey, yang kedua adalah peranan sekolah dalam memberikan didikan agama dan didikan moral yang tinggi. Okey, apabila kita ada pegangan agama yang tinggi, kita akan tidak akan mudah digoda oleh hawa nafsu dan dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang Muslim, kita tidak akan sanggup untuk membuang bayi di mana tempat. Ini kan pula untuk membunuh bayi itu jika berlakunya hamil luar nikah. Ini bukan sahaja, hamil luar nikah itu dah jadi satu dosa yang besar. Apabila dia membuang anak tersebut pula, telah menambah dua dosa. Jadi apabila kita telah melakukan perkara yang tidak ingin, seharusnya kita sebagai seorang Muslim perlu bertaubat. Okey, untuk penyelesaian yang ketiga adalah pihak kerajaan mengadakan kaunseling dan juga bantuan kepada para ibu bapa kepada para ibu yang mengandung anak. Okey, apa yang kerajaan boleh laksanakan? Kerajaan memberikan perlindungan dan juga bimbingan sehingga anak mereka selamat dilahirkan. Kerajaan juga melaksanakan program rakan muda yang dilancarkan oleh kerajaan
yang membolehkan remaja ni melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah, seperti aktiviti senaman, sukarelawan dan sebagainya, yang membolehkan mereka ni yang membolehkan ibu-ibu yang mengandung luar nikah ni tidak akan emosi mereka tidak mudah terganggu. Jadi dengan adanya aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mereka untuk bermuhasabah diri kembali. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mengukuhkan diri dengan pegangan agama yang mencukupi serta tidak mudah terpengaruh dengan tipu daya hawa nafsu. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan negara kita bebas daripada gejala sosial yang membawa kepada kerosakan. Oleh itu, sangat penting untuk kita sebagai Muslim menjaga tata susila dan juga akhlak diri ketika berinteraksi dengan orang lain untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini.